Okay, so hari ni kita akan tengok, lambat sikit. Okay, kita akan tengok macam mana nak determine order of reaction. Okay, nak tentukan order of reaction. So based on learning outcome tu kita hanya akan cover G. Okay, subtopic G. First kita akan cover subtopic G iaitu determine the order of reaction involving a single reactant using initial rate method. So kita akan tengok yang G1 terlebih dahulu. Okay, kemudian barulah kita akan tengok learning outcome yang kedua, half-life based on graph of concentration against time. And kemudian yang ketiga, linear graph method based on the integrated rate equation and rate law. Okay, and then yang last kali kita akan cover learning outcome H, perform calculation using the integrated rate equation. Okay, untuk tentukan order of reaction, dah. Okay, so kaedah yang paling simple kalau kita nak tentukan order of reaction sebenarnya boleh ditentukan ataupun kita boleh identify melalui rate equation ataupun rate law yang diberi. Okay, contohnya kita ada persamaan diberi macam ni, rate sama dengan K A square B, concentration B. So conclusion yang kita boleh buat daripada persamaan ini ialah the reaction is second order with respect to A. Okay, sebab ada dua kat sini. Okay, and the reaction is first order with respect to B. Okay, kenapa first order? Walaupun kita tak tulis kat sini, okay, ini merujuk power 1. Boleh? Okay, so sekarang kita tengok soalan. Okay, soalan ini, you dah ada soalan ini, dah baca dah tengok dah soalan ini. The data below were obtained from the following reaction at 27 degrees Celsius. Okay, so kita ada 3 data eksperimen. Okay, eksperimen 1, 2, 3. Sekarang ni kita nak tentukan order bagi setiap reaktan. So kita ada 2 reaktan kat sini. Kita ada 2 reaktan. So nak tentukan order bagi reaktan yang pertama dan juga order bagi reaktan yang kedua. So cara dia yang pertama, first kita kena tulis, write the general rate law untuk equation tersebut. Okay, ini wajib tulis ini. General rate law. Okay, so untuk tentukan order bagi X dan Y ni, nak tentukan value X dengan Y ni, kita boleh compare data eksperimen 2 bahagi 1. Ataupun, okay, macam mana Puan boleh tahu ni nak compare data eksperimen 2 bahagi 1? Kenapa tak pilih data 1 bahagi 2 ke, 2 bahagi 3 ke? Okay, kaedah mudah ialah kita cari, okay, kita lihat data yang diberi ni, kita pilih concentration yang sama. So sekarang ni kita ada reaktan yang pertama ni. Okay, reaktan yang pertama. Okay, concentration di data 1 dan data 2 ini sama. So kita pilih yang ada salah satu nilainya sama. Okay, concentration NaOH beza tak apa. Okay, kemudian kita gantikan nilai lah. Kita gantikan nilai. Rate 2, 6 darab 10 kuasa negatif 3. Bahagi dengan rate 1 iaitu 3 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. Concentration CH3, ClCH3 ni 0.15. So kita masukkan dalam penggantian lah. Okay, substitute 0.15 power X darab dengan concentration NaOH 0.5 power Y. Ini data eksperimen 2. Okay, data eksperimen 2. Kemudian tulis pula data eksperimen 1. So, reaktan yang pertama ni concentrationnya sama. Jadi kita boleh cancel saja. Okay, itu tujuan kita pilih data yang mempunyai concentration yang sama supaya kita boleh cancel out during calculation. So, tak banyaklah yang kita kena kira. Okay, so you akan dapat dekat situ 2 sama dengan 2 power Y. Okay, jadi kita boleh conclude lah Y itu sama dengan 1. Jadi, kita kena buat conclusion. The reaction is first order. Okay, Y sama dengan 1. First order. 1 ni first order with respect to. So, kita tengok balik. Y ni siapa? Y ni order untuk siapa? Tengok balik yang kita define tadi. Y ialah order untuk NaOH. So, kita tulis balik. The reaction is first order with respect to NaOH. Okay, boleh? So, berapa poin penting kat situ? Untuk jawab soalan macam ni, mesti ada 4 perkara penting. Iaitu yang pertama ialah tulis dahulu general rate law.
Yang kedua, comparing data. Okey, yang ketiga, you akan dapat Y sama dengan berapa ataupun X sama dengan berapa. Okey, yang keempat ialah tulis statement. The reaction is first order with respect to NaOH. Okey, selalunya student dia adalah tu tertinggal dekat mana-mana tu. Okey, nanti hilanglah markahnya. Okey, jadi jangan lupalah mesti ada 4 perkara penting kat situ. Okey, dan jangan lupa juga kat sini tulis formula with the substitution. Okey. So, kita lihat pula. Kalau kata kita bahagikan rate 2 bahagi rate 1 bahagi rate 2, apa akan jadi? Okey, sama je. Kalau you bahagikan rate 1 bahagi rate 2, cuma you akan dapat nombor kecil bagi nombor besar. So, you akan dapat 1/2 sama dengan 0.5 power Y. So, macam mana nak dapatkan Y ni? So, bila kita nak dapatkan Y, macam ni kita boleh predict saja kan? Okey, so yang ni kita boleh predict saja ni Y sama dengan 1. Kalau case ni nak buat macam mana? Okay, cara dia ialah you masukkan log. Log setengah sama dengan Y log 0.5. So you akan dapat Y sama dengan 1 lah. Saya bagi solution dengan menggunakan kita compare data eksperimen 1 and eksperimen 3. Okay, kenapa saya pilih 1 dengan 3 agak-agak tu? Ada idea tak? Kenapa saya pilih 1 dan 3? Sebab molarity NaOH sama pun. Ya, sebab concentration NaOH untuk data 1 dan 3 ini sama. 0.25, 0.25. So, kita pilih data yang mempunyai concentration yang sama supaya senang nak cancel out. Kalau tak sama pun sebenarnya boleh juga. Okay, cuma banyaklah sikit kita kena kira. Okay, so first, macam tadi juga tulis formula and then substitution. So, finally you akan dapat Y sama dengan 1. Bila dah tulis Y sama dengan 1, tulislah reasonnya, conclusionnya. The reaction is first order with respect to CH3, CHCl, CH3. Soalan yang berikutnya ialah soalan B. Write the rate equation. Okay, so rate equation tadi kita dah tulis rate equation yang general, rate law yang general. Okay, sekarang kita dah dapat order bagi CH3, CHCl, CH3 dan juga NaOH. So kita tulis balik sajalah. So rate sama dengan K, CHCl, CH3, CHCl, CH3 power 1. Power 1 kita tak tulis lah. NaOH power 1 pun kita tak tulis juga. Okey, tentukan rate constant macam mana? Sekarang kita dah ada rate equation. So kita hanya boleh, kita boleh substitute directly sahaja value daripada mana-mana data. Okay, daripada data eksperimen mana-mana pun boleh kita gantikan dalam rate equation. So, kita ada rate equation tadi. Rate sama dengan K. Silap tulis. CH3, CHCl, CH3 power 1 and NaOH also power 1. Okay, so katakan kita ambil data eksperimen 1. Okay, so rate ialah 3.0 power negative 3. Kita nak tentukan K. Concentration CH3, CHCl, CH3 is 0.15 power 1 and NaOH 0.25 power 1 juga. Okay, unit bagi rate ialah molar per second. Okay, we have concentration untuk first reactant molar power 1. Okay, untuk second reactant pun molar juga power 1. So K, the unit is, ni boleh cancel. So unitnya akan jadi apa? M negatif 1 S negatif 1. So unit untuk rate constant ini ialah per molar per second. Okay, boleh. So unit tu kena betul lah. Okay, the reaction of nitric oxide with hydrogen, okay, at 1280 degrees Celsius is, okay, sekian diberi persamaan. The following data was collected at this temperature. Okay, kita ada 2 reaktan juga kat situ. So, untuk tentukan order of reaction bagi NO dan juga H2, first kita kena comparing data eksperimen. So, pilihlah concentration yang sama bagi mana-mana reaktan terlebih dahulu lah. Okay, so dalam case ni saya compare data eksperimen 2 bahagi 1. Okay, kenapa saya pilih data 2 bahagi 1? Sebab kita lihat kat situ concentration H2 bagi data 2 dan 1 adalah sama. Rate 2 ialah 5 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, rate 1, 1.25 darab 10 kuasa negatif 5.
Okay, K sama, so kita boleh cancel out dah kat sini. Tak payah substitute dah. Okay, concentration NO untuk data 2 ialah 10. Darab 10 kuasa negatif 3. Concentration H2, ini power X 2 darab 10 kuasa negatif 3 power Y. Okay, bagi data 1, concentration NO ialah 5 darab 10 kuasa negatif 3 power X. Okay, bagi H2, 2 darab 10 kuasa negatif 3 power Y. So, ini sama. Kita boleh cancel out sahaja. Jadi, kuasa 2 sama dengan 2 power X. So, X adalah 2. Ini kita boleh congak saja. Betul? Okay. Kalau kata tak mau congak, boleh masukkan log. Okay. Atau masukkan log lah. Boleh jadi log 4 sama dengan X log 2. So, X akan dapat 2. Okay, itu baru value X. Kita belum lagi menjawab soalan. Okay, soalan itu minta order order, minta rate law. So, bila soalan tu minta rate law, maksudnya kita kena tentukan order bagi setiap rate turn. So, X sama dengan 2 itu merujuk kepada order siapa? Tengok balik kat sini lah. X ialah order, second order for NO. So, kena tulis yang tu. Okay, tulis. So, reaction is second order with respect to NO. Concentration NO. Okay, data eksperimen 3 dan eksperimen 2 tu nilai concentration NO sama. Okay, so kita comparing data eksperimen 3 bahagi data eksperimen 2 lah. So dekat sini kita guna rate 2 lah ni. Silap tulis. Rate 2. So kat sini kita boleh cancel out lah. K boleh cancel. Concentration bagi NO pun boleh cancel sebab value-nya sama. Okay. So kita dapat kat situ berapa? Ini 2 sama dengan 2 power Y. So Y sama dengan 1 lah. So the reaction is order berapa tu? First order. Ya, with respect to siapa? Y ni. Tengok kat sini Y ni H2. untuk H2. With respect to H2. Okay, boleh? So tulislah rate law. Rate equals to K. Tadi, first tadi kita hanya tulis rate law untuk general sahaja. Okay, general rate law sahaja. Sebab tu kita gunakan simbol X dan Y. Kemudian kita dah kira, dah dapat dah nilai X, dah dapat dah nilai Y. So sekarang kita substitute balik dalam general rate law ini. Okay, dengan nilainya lah. Okay, NO power 1. NO is power 2. NH2. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Nak tentukan rate constant. Kita tulis balik rate law yang kita dah ada dah. NO power 2, H2. Okay. Dan kita boleh substitute data daripada mana-mana eksperimen sahaja. So, paling senang ambil data satu lah. Okay, ambil data satu. Iaitu order of reaction dia tidak bergantung kepada stoichiometry. So, nak dapatkan rate constant. So, kita substitute value daripada mana-mana data saja. Macam case ni saya ambil data eksperimen 1. So, rate 1.25 darab 10 kuasa negatif 5. KK yang kita nak cari. Concentration NO 5 darab 10 kuasa negatif 3. Kuasa 2. Kenapa kena kuasa 2? Sebab order of NO ialah second order. Okay, kemudian 2 darab 10 kuasa negatif 3. 0.5 power 2 lah. 250 kan? Okay, 250 pun boleh. Kalau nak tulis 2.5 power 2 lah. Okay, unitnya apa? Unit. Okay, rate unitnya ialah molar per second. Okay. Okay, concentration NO power 2. So, unitnya adalah molar kuasa 2. Okay, concentration H2 power 1. So, unitnya ialah molar. Okay, so bila kita bahagi. Okay, so K sama dengan M negatif 2 S negatif 1. Okay. Boleh Semua boleh? Kita continue dengan soalan yang berikutnya. The decomposition of dinitrogen pentoxide with the rate constant of 5.1 power negative 4 per second
at 25 degrees Celsius is given below. Okay, according to the unit of the rate constant, boleh tak kita conclude itu reaction itu akan follow order berapa? Order bagi reaction itu, order berapa? Ini kita dah belajar dah ni sebelum ni. Zero order puan. Zero. Macam mana kita boleh conclude dia zero? Rate constant kita sekarang adalah per second. First order. First order. Okay. Ada yang tak ingat ke? Kalau yang tak ingat tu boleh ingat balik macam ni ya. Ini first order. Kalau first order, general equationnya adalah rate equals to K concentration A power 1. So, unit bagi rate of reaction is molar per second. K concentration A, unitnya molar. Okay, so bila kita cancel out unit, so unit bagi K ialah per second. Boleh? Okay, boleh ha? So, apabila kita dapat soalan, okay, yang rate constantnya unitnya adalah per second, okay, per second, per minute, per hour, per year, okay, itu merujuk kepada first order. Soalan A. Calculate the concentration of N2O5 after 3.2 minute if the initial concentration is 0.25 molar. Okay, so sebelum ni kita dah tahu integrated rate equation untuk first order ialah berapa? Ingat lagi tak? Okay, so kita boleh substitute lah. Soalan tu minta calculate the concentration of N2O5 after 3.2 minute. Okay, so time-nya ialah 3.2 minute. Ini time. Okay, nanti boleh darab dengan 60 untuk convert to second lah kan. Okay, initial concentration is 0.25. So, ini adalah A0. Itu adalah A0. Okay, soalan tu tanya concentration of N2O5. So, soalan ini tanya A lah. Okay, jadi kita boleh substitute in formula. Tu A. Gantilah kat situ. Ln A0 ialah 0.25. Okay, concentration A ialah kita nak cari. Okay, kita dah ada 5.1 darab 10 kuasa negatif. Negatif berapa ni? Kena padam dulu, tak nampak lah. Negatif 4. Okay, time 3.2 darab dengan 16. Okay, sekarang ni cuba kira berapakah concentration A. 227 molar. Okay, unit concentration ialah molar. Okay, macam yang saya bagi tahu sebelum ini, okay, kita gunakan formula general iaitu kita guna formula A0 dengan A. So, kita kena define lah A itu siapa. So, sekarang ni A refer kepada dinitrogen pentoxide. So, tulis where A sama dengan N2O5. Okay? Boleh? Kena define A itu siapa. Okay, next. Soalan yang berikutnya, B1. If the initial concentration of N2O5 is 0.35 molar. So, ini adalah A0. A0. Calculate the time needed for the concentration to be reduced to 0.08 molar. So, ini adalah A. Soalan tanya time. Soalan tanya T. So, masih lagi apply formula untuk first order. Dah ada. Okay, so dapatkan T. Okay, ada yang kira tak? 2893.9 second puan. 2893 second. 0.9. Okay. Betul ke? 28 saya dengar 2893. Okay. And then, soalan yang kedua, B2. Okay, by 62%. So, by 62% tu maksudnya 62% dah use up. Okay, ini dah use up. So, yang baki dia ialah 100 minus 62% lah. Bakinya akan jadi, so concentration A is 100 minus 62, 38%. Okay, so concentration A0 will be 100%. Okay, so substitute in formula. Substitute in formula, kita akan dapat ln 100 over 38
Okay, K given. Okay, so ada yang kira tak T tu berapa? 897.2. Tak ada point pun tak apa dah. Okay. And then kita proceed dengan soalan lain. Okay, next question. Okay, iodine atoms combine to form molecular iodine in the gas phase. Okay, given iodine. Okay, the rate constant for the above reaction is 7.0 power negative 9 per molar per second at 23 degrees Celsius. Okay. Sekarang ni kita kena tentukan order bagi reaction itu. Okay, order berapa? Lihat Zero. dekat rate constant unit. Siapa yang laju sangat jawab zero tu? Check dulu. Okay, check dulu. Ni tengok ni unit rate constant ni per molar per second. So per molar per second itu Second unit order untuk one. order berapa? Ya, second order. Okay, siapa-siapa yang tak ingat ataupun dia sebenarnya tak payah hafal pun tu. Second order kan. So A kuasa 2. So unit bagi rate of reaction is molar per second. Okay, M kuasa 2. So boleh cancel out kat sini. Cancel, ni akan tinggal 1. So unit bagi K akan jadi per molar per second. So unit untuk rate constant bagi second order ialah per molar per second. So reaction ini akan follow second order. Okay, reaction is second order. Okay. So bila second order, kita kena guna second order formula. Okay, macam mana nak dapat second order formula macam yang saya tulis ni? Okay, dalam nota kuliah ada. Okay, ini second order reaction. Kita buat revision sedikit. Ini second order reaction. A second order reaction is a reaction which rate depends on the concentration of one reactant then raised to the second power. Okay, kuasa 2 lah. Or on the concentration of two different reactant each raised to the first power. Faham ke tak tu? Kalau kata ada dua reactant, A dengan B, so A power 1, B power 1. So total dia power 2. Macam tu lah second order ni. Okay, jadi dia bagi contoh A produce product. So hanya ada satu saja reactant. So bila ada satu saja reactant, so rate law-nya akan jadi rate equals to K concentration A power 2. So ini akan sama dengan rate sama dengan negatif dA over dt equals to K A power 2. Okay, kalau kita tukar A ni bawa ke kiri, so kita akan dapat ni rearrange tu, so you akan dapat dA over A square equals to K dt. So bila kita integrate equation 1 ini, okay, integrate equation 1, so you akan dapat 1 over A equals to KT plus C. Okay, ini adalah equation 2. So when T is 0, so kita substitute T ni sebagai 0. Okay, bila T kosong, so concentration A akan jadi sama dengan concentration A naught. Okay, so substitute lah dekat sini. Kita substitute dekat persamaan 2 ni. So you akan dapat C tu sama dengan 1 over A naught. So bila kita combine persamaan 3 dan persamaan 2 and rearrange, the result give 1 over A equals to 1 over A naught plus KT. So this will be an integrated equation for second order and student kena hafal. Boleh? Student kena hafal lah yang ni. Okay, student kena hafal. Boleh Okay, so kita cuba selesaikan balik soalan ini. Dah dapat dah persamaan Dia dah initial concentration of iodine. Okay, dah bagi dah. Ini adalah A naught. So gantilah dekat A naught kat sini. Ganti A naught. Okay, calculate the concentration after 2 minutes. So 2 minutes tukar kepada second sebab K dia bagi dalam unit second. So 2 darab 60. So you dapatlah concentration A itu berapa. Okay, cuba kira. 12. Oh, kecilnya. Tak apalah. Kecil pun tak apa. Okay, iodine gas lah. Okay. And then, soalan B, calculate the half-life. Okay, soalan B, calculate the half-life of iodine atoms if the initial concentration is 0.42. Okay, sekarang ni masuk kepada half-life pula. Definition half-life merujuk kepada time required for the initial concentration become half. Okay, separuh daripada kepekatan asalnya. Okay, masa yang diperlukan untuk kepekatan asalnya berkurang separuh. Itu
T half. Okay, jadi kita kena tahu macam mana nak dapatkan formula untuk T half bagi second order. So di sini ada nota dia. Kita dah ada formula untuk second order. Ni semua student dah tahu dah macam mana nak integrate dan student dah hafal dah macam mana nak dapat formula untuk second order ni. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan formula untuk T half bagi second order pula. Okay, so cara dia daripada persamaan second order ni, kita substitute T ini sebagai T half. So, dekat T half ialah masa yang diperlukan untuk kepekatan itu berkurang separuh. So, concentration A ini ada sama dengan kepekatan A0 berkurang separuh, iaitu bahagi 2 lah. Separuh tu bahagi 2. So, concentration A akan sama dengan A0 bahagi 2. Okay, so you substitute T sama dengan T half, A sama dengan A0 over 2. So, you akan dapat macam ni lah. Okay, so daripada persamaan ini, kita akan dapat T half equals to 1 over K A0. Yang pertama, initial concentrationnya ialah 0.42. So, T half sama dengan 1 over K dah ada. A0 0.42. Kira je lah dapat berapa. T half tu. Unitnya second lah. Tu unit masa lah. Sebab K kat sini pun pakai per second. Per second, so T half pun second. Okay, betul lah. Kemudian betul, yang kedua. Yang kedua pula. Yang kedua, so T half 1 per K. Okay, initial concentration 0.6. Okay, cuba kira lah yang tu dapat berapa. 2.4. Betul kah? Betul pun. Okay. Diberi table, the data listed in the table below were obtained from the following decomposition. Okay, soalan A, establish the order of the reaction by graphical method. So, soalan ini minta kita tentukan order of the reaction. Soalan ini minta kita tentukan order menggunakan graphical method. Okay, graphical method boleh digunakan untuk tentukan order hanya linear graph sahaja. Linear graph maksudnya graph itu mestilah bergaris lurus. Okay, masalahnya kita ada banyak data di sini. Okay, data yang diberi yang pertama ialah data concentration, yang kedua ln A, yang ketiga ialah 1 over A. Okay, 1 over A. So, kita nak guna data yang mana satu untuk tentukan order. Okay. So, you lihat apa yang saya tulis kat situ. First, must predict order of reaction. Okay, yang saya bagi suggestion kat sini, ini cadangan saya lah. By using half-life graph. So, ini adalah kaedah yang paling senang nak tentukan order. Tetapi, you tak boleh gunakan half-life graph untuk plot graph. Okay, yang ini hanya untuk predict saja, predict order. So, yang ni kita buat contoh-conteng saja, buat kertas, dalam kertas soalan pun tak apa. Okay, contoh-conteng saja. Okay, so buatlah graph, tak cantik pun tak apa. Okay, half-life, so kita plot concentration against time. Okay, kenapa concentration? Sebab half-life itu sendiri merujuk kepada masa yang diperlukan untuk kepekatan berkurang separuh. So, mesti ada kaitan kepekatan dengan masa lah. Okay, katakan kita plot concentration against time, concentration against time, dan kita dapat bentuk graf, okay, menurun ke bawah macam ni. Okay, so the reaction is zero order. Okay, sebab ini adalah graf untuk zero order. Boleh? Kalau first order macam mana? First order, concentration against time, okay, ini ada concentration ya. Concentration against time, kita akan dapat curve begini. Okay, ini adalah initial concentration kat sini. Okay, half daripada initial concentration, iaitu T half, kita tentukan T half. So, T half yang pertama ini separuh separuh saya ambil kat sini. Okay, separuh, kepekatan berkurang separuh, so masanya ialah 1. So, ini kita ambil masa tu sebagai X. Okay, T half yang kedua
ialah masa yang diperlukan untuk kepekatannya berkurang separuh lagi. Okay, so ini akan jadi initial. Yang ini akan jadi initial, so separuhnya kat sini. Separuhnya kat sini. Okay, separuhnya kat sini. So, masa untuk kepekatan itu berkurang separuh ialah 2. So, value T half yang kedua ialah X juga, iaitu 2 tolak 1. X juga. Okay. So, bila kita dapat nilai T half yang constant iaitu X dan X, so kita boleh conclude the reaction is first order because the half-life for the reaction is constant equals to X. Okay, boleh? So, kalau kita dapat nilai half-life yang constant, the reaction is first order. Okay. Untuk second order, macam mana? Second order, okay, half-life yang pertama kita dapat X. Second half-life kita dapat 2X. Third half-life kita dapat 4X. Okay, 2 kali ganda, 2 kali ganda. So, bila second half-life is 2 times, 2 kali ganda first half-life, so kita boleh conclude the reaction is second order. Okay, boleh? Okay, boleh. So, untuk case soalan tadi, kita just predict saja. So, ini kita just sketch saja graf ini. Bukannya gunakan kertas graf lagi, sketch je. So, kita dapat bentuk graf yang macam mana? Dapat bentuk graf macam ni. So, ini mungkin first ataupun second order, 0 bukanlah. Okay, so kita cari first half-life. So, 1 jadi 0.5. 1 jadi 0.5. Okay, macam tu. So, second half-life 0.5 jadi 0.25. Okay, so kita nampak kat situ the T half is not constant. First and second T half is not constant. So ni kita boleh anggap kat sini sebagai X. Nampak value dia sebagai X dan kat sini sama, hampir sama dengan 2X. So kita boleh conclude, okay, the second T half is 2 times first T half. So the reaction is second order. Okay, kita boleh conclude the reaction is second order. Why? Because the second T half sama dengan 2 kali ganda first T half. Okay. So, apa yang you perlu buat bila kita dah conclude the reaction is second order? Okay, sekarang ni, ini akan jadi your homework. Okay, you boleh pilih ataupun you kena decide. Okay, nak plot graph yang mana satu kalau untuk second order. Betul tak kita nak kena plot graph concentration against time? Betul tak kita plot ln A against time? Ataupun kita kena plot 1 over A against time untuk dapat linear graph. Okay. So, itu akan jadi your homework. Okay. Kemudian nanti next session saya akan check dahululah. Okay, macam mana bentuk graph yang you dapat tu. Okay. So, kelas kita setakat tu sahaja hari ini. Thank you.